وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, marilah kita mengucapkan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada tubuh badan kita dengan kesihatan yang baik, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang paling besar terhadap kita semua, iaitu nikmat iman dan Islam. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Batuk sikit malam ni. Jadi kita baru lepas habis bulan Syawal. Silap nak abang bulan Ramadan dah. Bulan Syawal, ada tak orang yang tak puasa habis 6 ni? Ada tak? Ada. Kan? Boleh tak sambung dalam bulan apa? Boleh tak? Boleh, tapi sambung apa? Puasa sunat lain lah, bukan puasa sunat Syawal. Boleh, tak ada masalah. Tapi rugilah yang mana Nabi kata, kalau siapa berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan dan dia tambah 6 hari di bulan Syawal, dia diibaratkan seperti dia berpuasa selama setahun. Masya Allah. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan nak cerita pasal puasa tu, tapi nak habaq kata ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat kita semua. Puasa sebulan saja, kemudian tambah dengan 6 hari bersamaan dengan 360 berapa hari? 365 hari. Masya Allah. Daripada puasa 36 hari jadi dengan tolak dengan 365 hari bersamaan dengan 300 berapa hari? 300 berapa hari? 365 tolak dengan 36 hari berapa? Ha? 300? Ha, berapa? 319. Ha, 29. 329. Tu dia nak puasa 329 hari. Tu dia ada hari tasyrik dia, 11, 12, 13 Zul Hijjah. Sini ada tak nama Zul Hijjah? Tak ada. Lepas ni cari nama nama Zul Hijjah. Ha, bagus. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni ustaz diminta oleh Ustaz Zainal mana untuk menceritakan ataupun memperbetulkan bacaan-bacaan ataupun kita pakat-pakat perbetulkan bacaan Fatihah kita, ataupun kita memperbetulkan bacaan Fatihah kita dan hukum-hukum yang berada di dalam surah Al-Fatihah. Yang mana surah Fatihah ini subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, merupakan berada di dalam rukun solat. Yang pertama apa dia? Rukun solat. Ada berapa? Ada berapa? Ada 13. Nasib baik siapa sebut 10 ni baling set ni. Ha, ada 13. Yang pertama iaitu berdiri bengkok. Betul tak? Berdiri tegak. Boleh tak kalau sembahyang kita duduk macam ni?
Rukun solat iaitu diri tegak bagi yang mampu. Kalau tak mampu, duduk. Kalau tak mampu duduk, tidur. Tak mampu tidur, sepak dia. Nak apa lagi tanya dia? Allah bagi sihat dah, nak apa lagi? Tu bagi orang yang tak sihat. Tak mampu tidur, dia bergerak mata dia aja. Tulah sekali nak sembahyang. Yang kedua rukun solat apa dia? Niat. Niat iaitu di dalam hati. Siapa nampak hati dia? Siapa nampak hati dia? Angkat tangan siapa nampak hati dia. Seorang pun tak nampak. Ustaz pun tak nampak. Jadi yang ketiga apa? Apa? Sujud. Takbiratul ihram. Apa yang dimaksud dengan takbiratul ihram? Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita angkat takbir Allahu akbar, angkat je, sebut je Allahu akbar, sebab itulah dinama takbiratul ihram, yang mana kita tak boleh buat perkara-perkara yang haram. Ihram maksud dia haram. Macam kita makan, minum, popok makanan di dalam mulut, maka benda-benda yang di luar sembahyang itu maka haram kita lakukan di dalam sembahyang kita. Bercakap, lagi bergoyang-goyang lebih daripada 3 kali, itulah dinamakan takbiratul ihram. Perkara-perkara yang haram kita buat di dalam solat kita, tapi kita boleh buat di luar solat kita. Faham semua? Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun yang keempat, dipanggil rukun qauli. Rukun qauli ni adik-adik, kalau kita baca slow, kita sendiri tak dengar, tak sah sembahyang kita. Kita kena ingat tu. Kita baca, mulut sahaja bergerak tapi kita sendiri tak dengar, kita baca Fatihah, maka sembahyang kita tak sah. Adik-adik kena ingat. Sekurang-kurangnya kita baca sampai telinga kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jangan sampai kita kacau orang sebelah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Imam duk baca ke depan, dia pun buat lagu juga. Satgi imam duk, yang mana satu imam ni? Satgi dia pun Allahu akbar, ikut yang dia, tak ikut yang imam. Haru biru. Jadi rukun Fatihah ini iaitu rukun di dalam solat. Dia tu dipanggil rukun qauli. Wajib kita baca sampai telinga kita dengar. Faham tak? Faham. Jadi kalau selama ni kita duk buat, kita baca bergerak saja mulut, hak tu dalam keadaan kita jahil, kita tak tahu, tak apa. Itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita dah tahu, subhanallah, Allahumma sayyidina Muhammad. Kalau kita dah tahu, maka kita wajib buat benda tersebut. Kita kena baca sampai sekurang-kurangnya telinga kita dengar. Itulah yang dinamakan rukun qauli. Rukun fi'li ni rukuk, sujud, lagi apa, antara dua sujud tu fi'li, perbuatan kita. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana ramai di kalangan kita baca Fatihah tak berapa nak betih lagi. Bukan adik-adik je. Kadang-kadang kita pergi tengok pakcik-pakcik kat luar sana, kita tengok adik-adik yang bawah-bawah lagi ataupun yang lebih tua daripada kita, baca Fatihah pun tak betul lagi. Tu pun baca kata Fatihah, bukan Fatihah, Fatihah. Dia duk bisa sebut Fatihah. Jadi kita kena perbetulkan bacaan-bacaan Fatihah kita dan hukum-hukum yang berada di dalam surah Al-Fatihah. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu kita bermula dengan kita punya resam Uthmani. Bismillah itu dikira ayat yang pertama. Dan di dalam ada kita, kalau kita mengaji qiraat ataupun kita mengaji ilmu-ilmu Quran ni, kita akan tahu apa imam ni bismillah dikira ke tak, imam ni dia kira bismillah ke tak, dan sebagainya. Tu kita kena mengaji sedalam lagi. Kita nak kena mengaji dalam lagi benda tu. Jadi kalau kita ikut resam Uthmani ini, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada bismillah kita dikira ayat yang pertama. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok orang-orang kampung nak baca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kena bunyi lahjah, bagi ada lahjah Arab sikit.
Jangan duk bagi nak Arab terus. Kita tak boleh jadi orang Arab. Kalau kahwin dengan orang Arab pun tak boleh jadi Arab lagi. Sebab apa? Kita memang bukan daripada darah Arab. Bacaan kita sekurang-kurangnya kita bagi bunyi seperti lahjah Arab. Bukan bass, bukan bass. Bass yang kita duk dum dum dum. Hak tu bass. Yang duk pasang lagu tekan bass, duf duf duf. Hak tu baru bass. Ini kita bis. Sin itu mesti dia ada keluar angin sikit. Bis. Bismillah, bukan bismillah. Ngangor mulut sampai nak masuk lalak. Telan habis. Sembahyang bismillah, lalak ni pak masuk mulut, telan terus. Rugi je dia. Bukan rugi, silap, kenyang. Makan lalat hari tu. Tak ada nak makan tengah hari, dia makan lalat dulu. Masya Allah, rezeki dia. Rezeki dia lah. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bis, dia sin tu keluar angin sikit saja, bukan bis. Dia tak ada tu, hak tu ulang. Duk patuk orang tu. Bismillah, millah, bukan millah. Jangan bismillah. Buka dia, jangan terlalu buka sangat mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Arrah. Dia situ dia ada ar-rahman, dekat ra tu dia ada sabdu. Kita panggil sabdu ataupun syaddah. Syaddah tu bermaksud dia tekan ataupun syadid, kuat. Kita kena tekan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrah, bukan hirrah. Ha pedah. Bukan ha yang kita duk yang kita hui. Misalnya ada orang panggil hui. Dia guna kat hui ni. Panggil kawan kita hui, mai sat. Tak biasa dengar hui gitu. Dia hui. Hui tu. Jangan kita duk sebut hui tu, ha tu. Ha simpui. Dia panggil ha simpui. Kita berbaca dengan hui. Bismillahirrah. Ha kat sini. Kalau kita pegang hirrah, dia rasa ha dekat sini. Hirrahmanirrahim. Him. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat Ar-Rahman tu, ha tu dia mestilah sukun, matikan dia. Hirrahma, bukan hirrah. Ha tu dia takkan ada baris sebarang baris apa pun, mestilah disukunkan pada ha tersebut. Hirrahma. Nirrahim. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nirrahim. Dan ra tu mesti ada syaddah. Ha tu mestilah dibariskan dengan bawah. Ar-Rahim. Kadang-kadang ada daripada kita, dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dia buh syaddah dekat Ar-Rahim. Ar-Rahim. Jadi kita kena baca elok Fatihah kita. Sebab apa? Bismillah itu dikira satu ayat daripada Al-Quran, daripada surah Al-Fatihah. Mailah tu imam kita panggil, mai daripada mana tu? Tak apa bunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia buat lagu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sedap dah. Mai kat Ar-Rahim ni dia buh syaddah pula dah. Jadi sedap terah mana pun, kalau dia punya bacaan tajwid dia, hukum dia tak betul, maka sembahyang kita tak sah. Jadi walaupun suara tak sedap pun, bunyi sengang-sengau sikit, tapi maka bacaan dia betul, lebih baik daripada dia jadi imam, daripada orang yang suara sedap tapi bacaan dia salah. Jadi kita kena perbetulkan balik bacaan-bacaan kita. Kalau kita tak tahu, ni ustaz nak bagi tahu. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak buat lagu lain pula, Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat lagu apa pun tak ada masalah, tetapi mestilah betul bacaannya, hukum yang berada di dalam bismillah tersebut. Yang mana kena panjang 2 harakat, panjang 2 harakat. Bukan haraki lain, harakat.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang ada juga Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dia baca. Sebab apa? Ar-Rahman dia panjang. Dia 2 harakat sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Ada orang baca alaham. Betul tak? Alaham. Ha tu dia betul tak? Alhamdulillah. Boleh tak gitu? Tak betul. Sebab apa? Dia baca alif fathah, lam fathah. Dia sepatutnya alif fathah, lam sukun. Alif di atas betul tak? Siapa orang Perak sini? Dia tahu alif di atas lam mati al. Ustaz pun tak erti nak ngajak macam tu. Ustaz baca alif fathah lam alif fathah lam sukun al. Sebab apa? Ustaz belajar macam tu. Kalau ustaz nak suruh ajak macam lain tak erti. Abang mai tu ustaz tak erti bahasa-bahasa lain tu. Jadi alhamdu bukan alaham. Alaham nu, alham mana nu? Alexander Graham nu. Bukan alham ni. Alhamdu bukan alhamdu. Alhamdu tu bermaksud apa? Segala puji. Lillah. Alhamdulillah. Lah tu panjang dia sebanyak 2 harakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul tak? Tak betul sebab dia baca panjang sampai 4. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil. Ba tu bukan bil. Jangan kita buka mulut kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Macam orang tua tak ada gigi pun baca lagu tu. Jadi kita yang muda ni, suara yang sedap ni, yang maintain remaja hebat belaka ni, baca biar betul. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbil dia lembut sikit, bukan Rabbil Alamin. Tapi imam kampung macam tu, bukan nak pelekeh imam kampung dah. Imam kampung tu dulu suara dia sedap, dia main tua tu dia baca macam tu sikit. Tak apalah, jangan salahkan dia. Biasalah orang tua-tua. Jadi balik ni tukar. Pakcik, saya nak jadi imam, saya dah betul dah bacaan dia. Saya kalau tunggu betul dah bacaan kita dah betul, kita rujuk dekat ustaz ni. Bila ustaz kata okey bacaan kita betul, tolak tok imam tarik. Mai sini tok imam, mai sat. Pang kalian duduk belakang. Jangan buat macam tu, tak boleh. Jadi abang kata tok imam, saya ni sebenarnya saya teringin nak jadi imam. Tok imam baca sedap dah, tapi saya baca lagi sedap. Abang kata imam macam tu. Ataupun tok imam, saya tengok tok imam macam tak larat je. Tak apa tok imam, saya boleh ganti tok imam hari ni. Tak apa tok imam duduk belakang saja. Saya tak marah tok imam duduk belakang, saya duduk depan. Tok imam pun jangan marah. Abang kata. Lepas tu barulah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan alamin ain bukan alif. Ada kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia budak, ain budak. Tengah-tengah huruf apa ustaz pun tak tahu. Alamin. Saya tengok binatang apa yang dia buat macam tu. Apa gambar kartun baru? Apa dia? Macam tu lah. Siapa duk baca hak tu dialah tu. Dialah boleh jadi watak pelakon tu. Alamin. Jangan duk baca macam tu. Kena sebut ain betul-betul. Alhamdulillahi Rabbil Ain. Dia kat sini ain. Huruf ain di sini. Dan ain tu mestilah panjang 2 harakat. Bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Homboi sedapnya. Dia nak buat lagu, nak bagi ada lagu juga. Dia panjang sampai 6 harakat. Alhamdulillah. Pi dia tap ketuk belakang dia. Hang turun, hang duduk belakang. Jangan buat macam tu. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf ain, bukan huruf alif. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.